Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okey, hari ini Cikgu akan sambung untuk penerangan masih dalam bab yang keempat ya, di bawah tajuk pembuatan keputusan. Untuk kali ini ya, Cikgu akan membincangkan berkaitan dengan alat keputusan kualitatif. Okey, jadi untuk mengetahui apakah alat keputusan kualitatif ya, kita jumpa sebentar live. Okey, anak-anak pelajar. Alat keputusan kualitatif ini merupakan alat yang kedua lah ya. Untuk alat pembuatan keputusan kita ada dua. Ya, yang sebelum ini saya telah menerangkan berkaitan dengan alat keputusan kuantitatif. Ya, untuk kali ini kita akan lihat pula apakah itu alat keputusan kualitatif. Okey. Sebelum itu ya, kita akan lihat dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada kali inilah ya. Diharap di akhir sesi nanti ataupun di akhir video nanti anak-anak pelajar dapat mengaplikasikan alat membuat keputusan kualitatif, yang mana alat membuat keputusan kualitatif ini terdiri daripada analisis tulang ikan, sumbang saran, kumpulan fokus, teknik Delphi, dan teknik kumpulan nominal. Ini maknanya ada 5 alat yang anak-anak pelajar kena ketahui bagi alat membuat keputusan kualitatif. Okey. Apa itu alat keputusan kualitatif? Kalau kamu lihat di sini ya, alat keputusan kualitatif ini merujuk kepada penggunaan pertimbangan yang subjektif. Okey, pertimbangan yang subjektif berdasarkan idea, kreativiti, pengalaman, gerak hati dan pendapat dalam membuat keputusan. Ya, maknanya pihak yang terlibat dalam pembuatan keputusan akan menggunakan pertimbangan yang subjektif. Ya, pertimbangan yang subjektif berdasarkan idea, ya, berdasarkan kreativiti, berdasarkan pengalaman, gerak hati dan pendapatlah ya pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan keputusan. Okay, berbeza dengan alat kuantitatif ya. Ya, kalau alat kuantitatif yang kami belajar sebelum ini, dia lebih kepada pengiraan. Ya, ada angka, melibatkan matematik. Maknanya ada data yang perlu dilihat, yang perlu dikumpul, yang perlu dikira sebelum kami membuat suatu keputusan. Okey. Antara alat yang pertama ya dalam alat keputusan kualitatif ini ya, kita akan lihat satu, kita ada analisis tulang ikan. Ya, analisis tulang ikan ini nama lainnya ataupun nama lain untuk analisis tulang ikan ini adalah analisis sebab dan kesan ataupun analisis sebab dan akibat. Okey, yang mana digunakan untuk ya mengenal pasti masalah sebenar, punca masalah dan punca-punca lain yang boleh diperolehi melalui percambahan fikiran ya ataupun melalui aktiviti itulah ya secara subjektif melalui sumbangan-sumbangan idea. Okey. Untuk analisis tulang ikan ni ya. Okay, masih dalam analisis tulang ikan ya, merupakan alat membuat keputusan ya berbentuk grafik tulang ikan. Maknanya kita buat lakaran seperti tulang ikan ya untuk inilah analisis tulang ikan. Okey, yang mana di sini pembuat keputusan perlu mengetahui masalah sebenar yang dihadapi. Kemudian ya, punca besar masalah, yang mana punca besar ini ya telah ditetapkan iaitu ada 4 punca utama: mesin, bahan mentah, kaedah dan manusia.
Ya. Okey, seterusnya daripada punca besar ini, ya, pembuat keputusan perlu mengetahui punca kecil bagi setiap punca besar. Nah, ya, jadi melalui grafik tulang ikan ataupun gambar raja tulang ikan ini, ya, ada beberapa benda lah yang pelajar kena ketahui. Satu berkaitan dengan punca besar. Okey, yang pertama berkaitan dengan masalah, ya, masalah sebenar. Okay, kemudian yang kedua punca besar dan yang ketiga adalah punca kecil yang menyebabkan punca besar itu berlaku. Okey, ini lakaran ataupun ini gambaran lah, ya, gambaran untuk analisis tulang ikan. Yang mana kalau kamu lihat di sini ini untuk kepala ikan. Ya, kepala ikan ini boleh dalam bentuk apa sahaja, ya. Kamu boleh buat segitiga boleh, segi empat ni boleh, kamu boleh buat bujuk pun boleh, dia tidak ada masalah. Ya, yang pentingnya kamu tahu kepala ikan ini adalah masalah yang dihadapi. Okay, itu saja masalah yang dihadapi dan terletak di sebelah kanan kamu. Di sebelah kanan. Kepala kena di sebelah kanan. Okey, ini tulang ikan. Okey, kalau kamu lihat 4 ini. Okey, 1 yang ada mesin, kemudian bahan mentah, kemudian kaedah dan kemudian manusia. Ini adalah punca utama yang menyebabkan masalah berlaku. Okey, punca utama ada 4 kan, jadi sebut tadi punca utama mesin, bahan mentah, kaedah dan manusia. Okey, daripada punca utama ini, ya, akan ada punca-punca kecil lah. Ini punca-punca kecil ataupun sub-punca yang menyebabkan punca utama ini berlaku. Okey, contoh kalau kita ambil punca mesin, ya, punca kecilnya, okey, satu disebabkan usia mesin yang telah lama. Okey, kemudian kekerapan mesin itu rosak dan kurangnya penyelenggaraan terhadap mesin dilakukan. Maknanya punca-punca kecil inilah yang akan menyumbang kepada punca utama untuk berlaku. Okay, begitu juga dengan bahan mentah, begitu juga dengan kaedah dan begitu juga dengan manusia. Okay. Jadi, untuk menghasilkannya analisis tulang ikan ini, ya, apa yang pelajar kena tahu ataupun kena faham konsepnya. Satu, kenal pasti dahulu apa masalah yang berlaku. Okay, macam yang cikgu terangkan sebelum ini, masalah itu letaknya di kepala ikan. Okay, kemudian kenal pasti punca utama. Kita ada 4 punca utama. Punca utama ini dia adalah fakta khusus, ya, yang kamu tidak boleh ubahlah, ya. Manusia, mesin, kaedah dan bahan mentah. Okay. Setelah itu, kenal pasti punca kecil yang menyebabkan punca utama berlaku. Dan setelah selesai, barulah kamu kenal pasti apakah punca sebenar yang menyebabkan masalah berlaku. Okay, ini kaedah untuk kamu menghasilkan gambar raja tulang ikan. Okey, jadi contohnya macam inilah, ya. Okay, ini masalah, kemudian tulang ikan yang pertama, ya, punca utama, punca kedua, punca ketiga dan keempat. Punca utama itu manusia, kemudian bahan mentah, kemudian kaedah dan kemudian mesin. Okey, kedudukan punca ini dia tidak menjadi masalah, ya, dia tidak semestinya mengikut apa yang telah cikgu letakkan di sini lah, ya. Kamu boleh letak di mana-mana sebab ini bukan proses. Ya, daripada punca utama ini, kenal pasti punca kecil lah, ya. Punca-punca kecil di setiap punca utama yang berkaitan dengan punca utama tersebut. Okay, setelah itu barulah kamu kenal pasti apakah sebenarnya punca yang menyebabkan masalah ini berlaku. Okay. Okay, itu berkaitan dengan analisis tulang ikan. Okay. Alat yang kedua dalam pembuatan keputusan kualitatif, ya, adalah sumbang saran. Ya, sumbang saran ataupun kata nama lainnya brainstorming. Okay, ini biasa kita lakukan. Kita buat brainstorming dalam kelas, dalam kumpulan kecil, ya. Apabila kita buat perbincangan. Okay, apa itu sumbang saran? Sumbang saran merujuk kepada kaedah untuk mendapatkan alternatif penyelesaian masalah.
yang mana semua pihak dalam kumpulan akan menyumbang idea dan pendapat untuk topik yang dibincangkan. Jadi dalam sumbangsaran setiap individu berhak untuk menyumbangkan idea lah. Jadi semakin banyak idea yang disumbangkan, semakin banyaklah idea yang boleh dibincangkan dan pihak pengurusan ataupun pihak organisasi boleh memilih idea yang terbaik daripada idea-idea yang telah disarankan. Okey. Seterusnya, alat yang ketiga dinamakan sebagai kumpulan fokus. Kumpulan fokus itu apa? Kumpulan fokus di sini adalah sekumpulan individu yang menyumbang maklumat dalam format berstruktur. Yang mana ahlinya mempunyai pelbagai kebolehan dan kemahiran. Dan seorang fasilitator akan dilantik untuk mengetuai perbincangan dalam kumpulan fokus. Maknanya kumpulan ini ditubuhkan dalam kalangan individu-individu yang ada kebolehan dan kemahiran yang berbeza lah. Yang mana mereka akan menyumbangkan maklumat dalam format yang berstruktur untuk menyelesaikan satu-satu isu ataupun satu-satu masalah. Seterusnya, yang keempat, kita ada teknik Delphi. Teknik Delphi ini adalah pengutipan data atau maklumat berdasarkan kaedah tinjauan daripada ahli. Ini sebenarnya biasa kita lakukan apabila kamu buat kajian. Ahli-ahli tidak berjumpa dan maklumat dirahsiakan. Yang mana teknik ini boleh digunakan untuk memperolehi banyak idea ataupun sesuai untuk isu yang sensitif lah. Sebab individu yang menyumbang idea itu kamu tidak tahu siapa. Ini teknik Delphi seperti kamu melakukan soal selidik. Kamu edarkan borang soal selidik, kamu tidak tahu siapa yang menjawab soal selidik tersebut kerana maklumatnya adalah dirahsiakan. Mungkin maklumat yang ada maklumat asal sahaja, contoh jantina, kategori umur, tapi untuk nama, tempat tinggal apa tu kamu tidak boleh mendapatkan maklumat tersebut. Sebab itu, teknik Delphi ini sesuai untuk isu-isu yang sensitif lah. Dan alat yang terakhir dalam pembuatan keputusan kualitatif, kita ada satu lagi teknik kumpulan nominal. Untuk kumpulan nominal ini dia merupakan kumpulan panel yang ditubuhkan dengan mempunyai struktur untuk memberi idea dan alternatif. Ketua kumpulan mengetuai percambahan idea, penilaian dan pemilihan idea yang terbaik. Idea akan dipaparkan dan setiap ahli berpeluang untuk memberi penjelasan tentang idea tersebut. Setiap ahli juga boleh menilai idea dan undian akan dibuat untuk memilih idea yang terbaik. Jadi ini untuk kumpulan nominal. Kumpulan panel yang ditubuhkan untuk memberi idea dan alternatif. Yang mana dalam kumpulan ini mereka boleh membincangkan idea tersebut. Idea boleh dipaparkan dan setiap ahli boleh menilai idea yang dibincangkanlah untuk membuat pilihan ataupun pilihan idea untuk keputusan yang lebih terbaik. Jadi anak-anak pelajar, itu adalah berkaitan dengan 5 alat pembuatan keputusan kualitatif. Pertama kita ada analisis tulang ikan, kemudian kita ada sumbangsaran, kemudian kita ada kumpulan fokus, teknik Delphi dan teknik kumpulan nominal. Jadi rasanya setakat itu sahaja perkongsian daripada cikgu berkaitan dengan anak topik alat membuat keputusan kualitatif. Sekiranya video ini bermanfaat, bolehlah sharekan dengan rakan-rakan yang lain dan teruslah ke channel cikgu untuk melihat perkongsian-perkongsian lain berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan.
Jadi, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan anak-anak pelajar melihat ataupun menonton video cikgu. Sampai jumpa lagi untuk perkongsian-perkongsian akan datang. Ya, jadi rasanya itu sahaja daripada cikgu. Jumpa lagi. Bye.